الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Terima kasih para juri yang saya hormati dan para saudara-saudara yang dihormati. Hari ini saya akan mensyarahkan tentang ayat Khamri wal Maisir di dalam surah Al-Maidah ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakum al-'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fal hal antum muntahun. وأمرت المؤمنين باجتهادهما بينات وهذه الآية عنهما وسيلتنا وزرادنا يستخدمها الشيطان لإيقاع عداوات البغضاء بين المسلمين وإبعادهم عن ذكر الله وصلاة له وهذه التنفير آخره من خمر والميسر. Dalam ayat ini dia nak cakap tentang syaitan ni dia menghasut orang-orang Muslim untuk minum arak dan judi untuk menimbulkan permusuhan dan pergaduhan antara Muslim, dan dia juga menghalang kita daripada beribadah kepada Allah, contohnya solat dan zikir kepada Allah. Dalam ayat ini Allah telah melarang kesemua dari arak dan judi. Fal hal antum muntahun. ومراد الشيطان منها ومطيفه عاملي متفق مع إيمانهم هو انتهى عندهما والتوفيق عن شارب الخمر واليلعب الميسر. فهو بالفاء الفصيحة أيضا وقبله فعل شرط قدر والتقدير إن عرف ذلك عن الخمر والميسر فلم يكن تهون. Ayat sebelum tu dijaga khamr wal maisir ni adalah amalan syaitan. Lepas tu dia akan mengacau iman-iman kita daripada kita beriman kepada Allah, dan perlulah jadi daripada khamr wal maisir, arak dan judi. Selepas amal syaitan juga falan tumtahun, Allah memberi kita pilihan sama kita nanti atau tidak. Dalam intaha an fi'l syai' wa tawfiqu bil fi'l. Intaha dia suruh berhenti untuk kebaikan taufik kepada Muslim. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas percayaan terpurat daripada saudara Akil bin Hafiz. Majlis diteruskan lagi dengan menyebut saudara Ifat Danish bin Amiran.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pada pagi yang mulia ini saya akan mensyarahkan tafsir ayat al-ahkam karya Dr. Salih Al-Fatah Al-Khalidi dalam bab إجابة السيام على التفسير. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang mukmin. Di sini Allah telah mengkhususkan kepada orang-orang mukmin pada zaman itu. Kutiba alaikum siyam, diwajibkan ke atas kamu semua puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum. Yukhatibu Allahu al-mu'minina fi hadhihi al-ayah. Allah telah memerintah orang mukmin pada ayat ini. Wa yukhbiruhum annahu kataba alaihim as-siyam, dan memberitahu mereka bahawa telah diwajibkan ke atas mereka puasa. Wa ja'alahu wajiban alaihim, dan puasa itu telah dijadikan wajib ke atas mereka semua, iaitu orang mukmin. Wa rukun min arkan Islam, dan dia telah pun dijadikan satu rukun dari rukun Islam. ومن باب ترغيبهم في الصيام أخبرهم أنه ليسوا أول من أوجب عليهم الصيام. ومن باب ترغيبهم في الصيام, dan daripada cara untuk memotivasikan mereka dalam berpuasa, أخبرهم أنه ليسوا أول من أوجب عليهم الصيام, memberitahu mereka bahawa orang mukmin ini bukanlah umat Nabi yang pertama telah diwajibkan ke atas mereka puasa. Baqad awjabu 'ala muslimin alladhina min qablihim, telah diwajibkannya puasa atas orang-orang muslimin yang sebelum mereka. Wa hum asba'un adiyyatis sabiqah, dan mereka iaitu orang-orang mukminin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asba'un adiyyatis sabiqah, mengikut agama-agama yang sebelum mereka seperti Yahudi dan Nasrani. Alladzina amanu bil anbiya'i wa rusulis sabiqin, yang beriman dengan nabi-nabi dan rasul sebelum itu. Dan sambungkan lagi, wa ma'na hada anna as-siyama kana 'ibadatan musyrikah, dan maksudnya di sini adalah puasa adalah satu ibadat yang berkongsi, di mana dia berkongsi dengan agama yang sebelumnya, dengan umat-umat Nabi yang sebelum itu. Warada fi kulli risalatin sabiqah, dan telah disebutkan di kulli risalatin sabiqah, dalam seluruh risalah-risalah ataupun wahyu-wahyu yang sebelum itu. Wa ujabullahu ala kulli muslimin as-sabiqin, dan Allah telah mewajibkan puasa atas orang-orang muslimin sebelum mereka. Thumma ujabu ala hadhihi ummah, kemudian telah diwajibkan ke atas umat ini. Kesimpulannya di sini adalah Allah menurunkan ayat ini untuk memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Dan apabila diturunkan ayat ini juga, puasa juga telah dijadikan satu rukun pada rukun Islam. Untuk memotivasikan umat Nabi Muhammad SAW juga, Allah sudah memberitahu bahawa mereka ini bukanlah umat Nabi pertama yang sudah diwajibkan ataupun diwajibkan atas mereka puasa, dan telah diwajibkan atas orang sebelum mereka, seperti disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dan puasa juga merupakan satu ibadah ataupun satu ibadah yang berkongsi dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Sampai itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kepada saudara Rifat Danish bin Amir Rahimi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput saudara Muhammad Wais Hakim bin Muhammad Zulkifli dengan segala hormatnya yang mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para juri yang saya hormati dan para penonton yang saya kasih sekalian. Pada hari ini anak akan mensyarahkan sepotong ayat Quran daripada surah Al-Mujadalah berkaitan min adab tanaji wal majalis, iaitu adab-adab berbisik dalam majlis. Ayatnya berbunyi wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilayhi tuhsyarun. Baik, hadhihi jumlatu ma'tufatun 'ala al-jumlati as-sabiqati bil waw. Ayat ini adalah ayat yang saling kaitan dengan ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni bunyi apa? Ayat sebelum ni bunyi ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwan wa ma'siyatir rasul. Itu ayat sebelum ni. Jadi dia nak kaitkan ayat tu dia pakai huruf waw. Okey. Fa fi jumlatis sabiqah, maka di dalam ayat lepas nahallahu al-mu'minina 'anil tanaji bil batil. Allah telah melarang orang-orang mukmin daripada berbisik dengan cara yang batil. Dengan cara apa? Bil itsmi wal 'udwan wa ma'siyatir rasul. Dengan cara dosa, bermusuhan dan maksiat kepada Rasul. Wa fi hadhihi jumlati arsyadahum ila tanazil mubah. Akan tetapi di dalam ayat yang saya terangkan ini diajarkan berbisik dibenarkan. Bagaimana pula dengan berbisik dibenarkan tu? Baik. Wasafat al-jumlatu tanazil mubah bi wasfain. Jadi dalam ayat ini ada dua sifat yang dibenarkan untuk berbisik. Apa dia tu? Okey. Huma birru wat taqwa, iaitu dengan kebaikan dan takwa. Ikut terjemahan Dr. Abdul Fattah Al-Khalidi, al-birru maksudnya huwa khairu kathir, iaitu kebaikan yang banyak. Takwa pula hiya al-hirsu 'ala tanazil mubah wa 'adam wuqu'i fi tanazil muharrami. Takwa pula adalah cuba untuk berbisik yang dibenarkan dan tidak terjebak dalam berbisik yang diharamkan. Kat sini dia ada bagi contoh ayat, iaitu indama tajlisuna tatanajawna wa tatahaddatsun. Sewaktu kita tengah duduk bersembang-sembang ataupun berbisik, faj'alu mawdu'a tanajaikum huwa da'watu ila 'amalil khair. Maka kita jadikan perbualan kita tu dalam bentuk dakwah yang mengajak kepada kebaikan. Lepas tu dia ada kata wa tadhakkarun nafi'u minal asya', atau memberi peringatan yang bermanfaat, wa tadhkiru bi taqwallah, ataupun memberi peringatan supaya bertakwa kepada Allah. Wa qad akhbara al-Quran annahu la khairu fi kathirin min najwan nas. Maksudnya dia ada kebaikan sedikit pun daripada berbisik-bisik dengan manusia ni, illa kecuali maka la fiha naf'un linnas, kecuali dalam pihak tu menunjukkan najwa, berbisik-bisik. Kalau dalam berbisik tu ada manfaat untuk manusia, itu dibolehkan. Dalam dalil surah An-Nisa 114, la khairu fi kathirin min najwahum illa man amara bis sadaqah. Ada kebaikan sedikit pun daripada berbisik-bisik, kecuali seorang itu menyuruh kepada untuk bersedekah, au ma'rufin, atau kebaikan, au islahin bainan nas, atau mendamaikan antara dua manusia. Wa ba'da ma wajadtumul ayatu ila tanaji bil birri wat taqwa. Dan selepas Allah memberi pedoman berbisik yang dibenarkan, iaitu birri wat taqwa, da'atkum ila taqwallah. Allah memberi tahu kepada kita supaya bertakwa kepada Allah. Wa dzakaratum bi annahum yuhsyarun wa yasaquna ila Allah yaumil qiyamah. Dan Allah menyebut kepada kita bahwasanya kita semua ni akan dikembalikan dan akan berjumpa dengan Allah pada waktu bila? Ila yaumil qiyamah, pada waktu kiamat. Sebab apa? Wadzalika liyuhasibu ala a'malihim.
untuk kita, untuk Allah isap segala amalan kita, apa yang kita lakukan kat dunia ini. Dalilnya wattaqullaha alladzi ilayhi tuhsyarun. Wa hadha tadhkiru rabbun lil ahkam wa tawjihat bil aqidah. Dan peringatannya semua adalah dia terikat dengan hukum hakam dengan akidah. Jadi kesimpulan apa yang kita dapat daripada sini, mula-mula Allah nak kata janganlah kita berbisik-bisik dengan cara yang batil. Sebab benda ni boleh bawa bermusuhan, lepas tu boleh bawa dosa, lepas tu maksiat pada dosa. Tapi Allah suruh kita berbisik dengan cara kebaikan. Dengan cara apa? Bil bir wa taqwa, kebaikan dan takwa. Dan Allah beritahu kita supaya bertakwa kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Wais Hakim bin Muhammad Zulkifli. Majlis diteruskan lagi dengan peserta terakhir bagi pertandingan kitab Turan. Majlis menyebut saudara Ahmad Syafi'i bin Ahmad Hafiz. Dengan segala hormat yang mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim jawad alladhi khalaqal insana min nutfah wa ja'ala lahu as-sam'a wal basara wal fu'ad wa anzala al-ghaytha mubarakan wa ahya bihi al-bilad wa akhraja bihi nabata kulli shay'in rizqan lil 'ibad. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat ilahi yang mana telah memberikan kita satu peluang dan kesempatan untuk berkumpul dalam majlis ilmu ini bersama-sama dalam keadaan yang sihat. Alhamdulillah. Yang kedua, selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah bertungkus lumus dan berjihad untuk menegakkan agama Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya. InsyaAllah hari ini kita akan cuba untuk merungkai satu warisan yang telah ditinggalkan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitab yang berjudul Madkhal al-'am bi tafsir ayat al-ahkam, insya-Allah. Dalam bab al-wasaya al-'ashr, yakni 10 wasiat. Telah didahului wasiat-wasiat tersebut dengan wasiat pertama, iaitu alla tusyriku bihi syai'a, yang bermaksud janganlah kamu semua mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Qala mu'alliful kitab, berkata mu'allif kitab iaitu penulis kitab, wa budi'at al-wisaya al-'ashr bi ahammi wasiyah, dan telah dimulakan 10 wasiat ini dengan wasiat yang paling penting. Apa itu? Wahia asasuddin, iaitu ialah asas pada agama. Dan apa yang dikatakan dengan asas agama ini? Innaha adamu syirki billah, sesungguhnya innaha, hak di situ adalah hak dhamir yang kembali kepada asasuddin, yang bermaksud sesungguhnya asas agama itu ialah adamu syirki billah, tidak mensyirikkan Allah. Fi ayyi suratin min suwari syirk, dalam apa jua bentuk kesyirikan, mahma sahurat, adapun dosa syirik itulah dosa syirik yang kecil. Wa adamu syirki billah yastalzimu tauhidah, dan yang dikatakan dengan tidak mensyirikkan Allah itu perlulah diikuti dengan konsisten terhadap mentauhidkannya, iaitu tidak mencampurkan ketauhidan dengan kebatilan, hak dengan yang batil, tidak mencampurkannya. Kerana kita dapat lihat pada masa sekarang ini terdapat banyak sangat manusia yang mencampurkan tauhid dan syirik. Seperti contoh Kristian, mereka meyakini bahawa Tuhan itu satu, tapi mereka menokok tambah dan mengatakan bahawa Tuhan itu ada anak, Tuhan itu mempunyai isteri. Jadi inilah dimasukkan dengan wa'ada musyriki billah yastalzimu tauhidah, dan yang dimasukkan dengan tidak mensyirikkan Allah itu iltizam, atau konsisten dengan mentauhidkannya. Seterusnya, ini adalah poin yang penting. Wa idza salima al-mu'minu min asy-syirk dakhala al-jannah bi rahmatillah. Kata muallif kita, jika seorang mukmin itu bebas atau selamat daripada dosa syirik, maka dakhala al-jannah bi rahmatillah, dia akan masuk syurga Allah dengan rahmatnya.
Hal ini berketepatan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril fabashsharani annahu man mata la yushriku billahi syai'an min ummati dakhala al-jannah." Yang bermaksud Atani Jibril fabashsharani, telah datang kepada aku iaitu Nabi Muhammad Jibril, malaikat Jibril, fabashsharani, maka dia beritahu aku satu berita gembira. Apa ini berita gembira tersebut? Annahu man mata la yushriku billahi syai'an min ummati, bahwasanya siapa sahaja daripada umatmu yang mati sedangkan dia tidak mensyirikkan Allah dan dia tidak mensyirikkan Allah, dakhala al-jannah, maka ia pasti akan syurga. Kita dapat lihat di sini ijaz hadis Nabi Muhammad SAW menggunakan kata madi, iaitu dakhala, bukan yadkhulu. Ini menunjukkan bahawa sesiapa sahaja daripada umat Nabi Muhammad SAW yang mati tidak mensyirikkan Allah, dia pasti masuk syurga. Itu gunakan dakhala, telah masuk. Oleh itu, ikhwan muslimin, kita sebagai mukmin yang sebenar-benar mukmin ini perlulah nitik beratkan dan mengambil cakna terhadap masalah syirik, kerana kita perlu ingat firman Allah yang telah saya sebutkan tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Oleh itu, suka saya untuk menghabiskan kalam saya dengan kata-kata seorang ulama, law wajadtum qawli yukhalifu qawla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadribu qawli ila al-hadid. Syukran ala husni istima'akum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai pertandingan Ustaz Turun kategori menengah atas dan menengah bawah. Majlis akan berjeda seketika dan akan kembali pada jam 11 pagi. Majlis